kita memerlukan masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun untuk memulihkan keadaan. Jadi saya rasa kehadiran DAP ini bukanlah satu perkara yang besar, tetapi dijadikan sebagai punching bag oleh UMNO. Kononnya ini komunis, ini untuk menjatuhkan kerajaan PH. Dan inilah yang diomok-omokkan oleh kumpulan sana supaya tidak mau bersama dengan DAP. Menolak DAP ini. Sampai hari ini pun ada setengah pihak di dalam UMNO tak boleh kerjasama dengan DAP, tak boleh kerjasama dengan Datuk Seri Anwar. Kemudian ada juga kumpulan yang kata, kami boleh terima DAP. Sebenarnya mereka juga mempunyai prinsip yang sama. Cuma berbeza dengan kita. Kita lebih fokus kepada negara. Mereka lebih fokus kepada kedudukan mereka. Dan mereka menolak DAP dan sekarang mereka sanggup bekerja dengan DAP. Seperti you katalah, anak Dara Sunting sebab dia ada 42 kerusi. Kalau DAP ada 2 kerusi, 3 kerusi, saya tak rasa dia pun nak meminang DAP. Nampak? Ya, itu yang jelas. Itu yang jelas. Kerana untuk memperkukuhkan keadaan. Maka DAP juga harus berpegang kepada prinsip. Sebagai rakan kita bersama-sama berjuang dan saya mengenali mereka. Mungkin banyak perbezaan ideologi dari segi individu. Itu bagi saya bukan satu perkara yang besar. Kita tak boleh mengharapkan 100% untuk orang menyokong kita. Even Nabi kita pun bukan semua orang yang suka. Betul. So itulah kejadian yang sebenar. Tapi bagi saya sebenarnya soal DAP, MCA, soal orang Cina, orang Melayu, orang India ni bukan soal yang besar. Kalau kita menjadi kerajaan yang bersih, kerajaan yang berpegang kepada rule of law, kerajaan yang menolak rasuah, saya yakin bahawa semua rakyat akan hidup dengan aman dan damai. Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin, Datuk, sudah pasti ada alasan tertentu kerana tidak dapat melakukan pentadbiran dengan baik dalam keadaan COVID dan keadaan musibah banjir dan sebagainya, kerana asakan politik daripada penentang-penentang kepada PN ini. Apakah benar ni Datuk nampak ada logiknya? Pertama sekali kita kena tahu apa yang berlaku kepada kepada kami lah dalam bersatu yang berpegang kepada prinsip ini adalah satu pengkhianatan. Bila mana pengkhianat bekerjasama dengan musuh, mereka lupa bahawa musuh ni dia bukan takut dengan musuh yang sebenar, dia paling takut dengan pengkhianat. Kerana kalau dia boleh mengkhianati kita, boleh mengkhianati dia apa. Dan hari ini apa yang berlaku kita lihat sendiri, bahawa kedudukan mereka tidak pernah aman. Dulu sebelum bajet, ugut ni nak keluar, ni nak masuk, ni nak keluar, ni nak masuk. Apa ni? Kerajaan 111 kerusi. Bawah daripada 112. Jadi this is not the government. Jadi macam mana you nak buat keputusan? Bila dah bajet, dah lulus, dah ada 320 juta, 20 bilion, tiba-tiba ugut nak keluar pula. Jadi yang mana satu ni? So sebab itu saya lihat bahawa kerajaan ini tidak akan boleh mampu bertahan kecuali perlu dilakukan satu transformasi ataupun reformasi yang baru di dalam kedudukan ini. Dan yang paling utama bagi saya, Tan Sri Muhyiddin telah gagal. Betul. Dia sebuah kerajaan ini boleh jatuh di dalam parlimen dan juga di luar parlimen. Apa langkah yang Datuk rasa akan dalam masa terdekat ini, kerana UMNO telah menyatakan bahawa segala usul untuk menarik balik sokongan dan tidak bekerjasama dengan Bersatu ini akan dibawa dalam perhimpunan agung UMNO pada 31 bulan. Apakah Datuk nampak kemungkinan besar ia akan jatuh di luar Dewan atau bagaimana? Ini kita mahu persepsi, tapi ini tidak mustahil berlaku tu, kerana pernah berlaku sebelum ini dalam beberapa Dewan Undangan Negeri seperti Kedah dan Perak cuma dalam Dewan. Mungkin Datuk ada pandangan tadi. Dia terlupa satu. Langkah Sheraton. Di luar juga Tun letak jawatan juga adalah di luar daripada Dewan. Dan selepas itu dia minta balik mandat untuk dibawa ke Parlimen. Tetapi Amat Malang tak berlaku. Jadi cuma SD yang diserahkan kepada Tuanku Agong. Sebenarnya atas dasar prinsip pribadi seseorang itu. Kalau seseorang itu sebagai pemimpin yang mempunyai prinsip, kalau dia terima hakikat bahawa aku sudah tidak ada sokongan,
maka adalah wajar untuk aku secara terhormat untuk melepaskan jawatan. Apakah Datuk rasa Tan Sri Muhyiddin akan berbuat begitu ataupun akan mengekalkan terus? Saya tak boleh menjangka kerana apa yang saya lihat bila mana cadangan beliau untuk mengadakan darurat ditolak oleh istana. Ya. Seharusnya pada waktu itu juga dia kena letak jawatan dah. Tetapi dia masih tak meletak jawatan. Bermakna bagi dia itu tak penting. Yang penting jawatan Perdana Menteri. itu yang lebih penting. Dan yang jelas mutakhir ini, UMNO mengharapkan PRU dalam masa terdekat. Ini yang dinyatakan dalam usul-usul yang dibincangkan dalam Majlis Tertinggi dan sebagainya. Datuk nampak apakah perkara ni logik dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19 ini, Tok? Saya agak terkilan sikit lah. Kita COVID ini dah hampir setahun yang kita lalui. Pada awal dulu, di antara bila mereka mengambil alih kerajaan, Perikatan Nasional, antara satu fakta yang mereka cuba potretkan kerajaan itu supaya minta jangan bermain politik. Termasuklah dengan Perdana Menteri. Kita tak boleh main politik. Tumpu pada COVID. Tumpu kepada COVID, pembangunan negara. Dalam pada duk cakap jangan main politik, kerajaan Kedah tumbang. Dengan duk abang, dengan jangan main politik, kerajaan Perak tumbang. Bukan. Perak, Sabah. 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 Dan sekarang pula dengan keadaan memuncak begini, mereka yang berada dalam kerajaan mewar-warkan seluruh semenanjung ini supaya diadakan PRU 15. Adakah ini satu perkara yang realistik? Padahal kita ada tempoh lagi 2 tahun lebih, 3 tahun. Sebab tu saya sebut awal tadi, fokus kita sekarang ini adalah untuk memastikan perut rakyat, masalah ekonomi rakyat, yang mana ini yang paling utama. Sebab itu kita berdiam. Kita tidak mahu bermain politik, tetapi kita terpanggil untuk bercakap, menerangkan apa yang berlaku. Bila saya melihat kejadian yang berlaku seminggu 2 ini, memang jelas bahawa UMNO dia tak kira apa, pandemik kah, apakah, yang penting pilihan raya. Pasal apa? Dia yakin dengan slogan Melayu Islam, UMNO akan kembali berkuasa. Ini saja. Tok, dalam keadaan pejuang hanya ada berapa kursi, Tok? 4 Ya, kita ada 4 kursi. Ya. Orang melihat dan selalu memperlekehkan pejuang. Ya. Setakat 4 kursi ni apa yang dia boleh buat untuk menumbangkan Tan Sri Muhyiddin? Jadi Datuk rasa apakah ini satu cabaran yang akan dibuktikan sesuatu dengan langkah-langkah yang diatur ni, Tok? Dulu bersatu hanya Tan Sri Muhyiddin seorang saja sebagai ahli parlimen. Pada satu ketika, Masa kita mula tubuh bersatu, hanya Tan Sri Muhyiddin seorang saja sebagai ahli parlimen. Pun kita boleh menjadi kerajaan. Ini kan kita ada 4. Tak ada masalah. 4 ini hanya untuk berada di parlimen. Tetapi untuk menggerakkan, untuk menubuh kerajaan, bukan hanya tergantung kepada 4, tapi rakyat. Bila kita bawa kepada pilihan raya, yang paling utama adalah rakyat. Dan kita menerang agenda perjuangan kita apa. Kita nak sebuah negara yang bersih. Kita nak menolak segala rasuah ini. Ini apa yang berlaku sekarang ini. Apa yang berlaku ini adalah yang terburuk dalam sejarah negara kita. Kalau dulu kita lihat kleptokrat, ini sekarang ini macam-macam dah. Datuk tengok, kenapa UMNO masih hold lagi supaya dia tak tarik balik, walaupun dia tak dalam kenyataan sebelum dia kata Februari baru tarik balik. Kenapa dia tak berani? Apakah Datuk rasa ada permasalahan personal dan sebagainya? Masalah kalau dia tarik, dia hilang jawatan. Masalahnya kalau UMNO tarik, menteri dia semua hilang jawatan. Tak ada income peruntukan parlimen, tak ada. Nak guna kuasa, tak ada. Mereka kena hidup dengan kuasa tu, nak lindung lagi penjenayah-penjenayah semua. So dia perlukan kuasa. Sebab itu mereka tak boleh meletakkan seorang pemimpin yang mempunyai integriti dan prinsip. Dan keyakinan Datuk bahawa pimpinan agung nanti tetap mereka akan terus berada menyokong atau bagaimana? Bagi saya, suka diramal. Kerana setahu saya, bila bahagian-bahagian dah membuat usul, lebih daripada setengah. Tapi dia boleh tapis dulu, Tok, sebelum pergi. Dia ada jawatan kuasa melapis usul. Itu saya kata, bagi cakap, tak bagi cakap. Dengan keadaan sepatutnya Majlis Tinggi dah boleh buat keputusan. Lepas tu dibahaslah kan saja keputusan yang dibuat. Betul.
Betul tak? Dulu masa waktu PH bersatu keluar daripada PH pun tak payah bawa tak bawa kepada perhimpunan pun. Ya. Presidennya keluar kenyataan. Kan? Tak perlu bincang pun. Betul. Itu satu yang benar yang jelas. Ya, jadi kenapa yang mereka terlalu takut sangat? Kerana mereka ada kepentingan. Saya ada mendengar rubutan dan juga pesanan mesej daripada rakan-rakan. Dia kata kalau dalam perut tu dilihat seperti rimau, tapi keluarnya kambing. So ini ditujukan kepada Presiden UMNO. Datuk nampak apakah perkara ni akan berterusan dalam perutnya bagian nak orang kata marah nak mampu kan. Tapi bila keluarnya dia sebagai kucing. Itulah presiden yang dipilih oleh perwakilan UMNO. So mereka kena terima lah. Kalau mereka dah tahu dah orang macam ni, kenapa mereka masih memilih dia sebagai presiden UMNO? So sebab itu saya kata kadang-kadang UMNO ni suka diramal. Ya, Tak menentu kan? tak menentu. Yang untuk kepentingan dia orang. Tak boleh. Bercakap memang hebat. Kalau cakap nak retorik, tak ada masalah. Tetapi yang sebenarnya dari segi apa yang nak dibuat itu, dia kena benar-benar, kita kena ada jiwa yang ikhlas. Baik, Datuk, saya nak beri ruang kepada Datuk dalam minit terakhir ini supaya Datuk memberikan sedikitlah apa kata-kata semangat kepada kalangan penyokong pejuang yang masih lagi bersama dengan Tun dan juga barisan Datuk, supaya dalam keadaan sekarang ni mereka kenapa harus setia dengan perjuangan itu? Ya. Nah, bagi saya nak sarankanlah kepada rakan-rakan kita yang bersama untuk meneruskan parti pejuang ini bersama-sama dengan pejuang, supaya kita mengambil satu beristiqamah dan bersabar. Bagi kita dalam perjuangan ini bukanlah satu perjalanan yang mudah, dan kita pernah melalui jalan yang begitu sukar sewaktu kita meninggalkan UMNO dulu. Dan bagi kita ujian sebegini bukanlah satu halangan buat kita. Dan kita pernah membina satu gelombang yang besar, dan pada akhirnya parti kita juga diharamkan sebelum kita nak memasuki pilihan raya. Ini semua boleh berlaku. Dan ini juga bukan bermakna untuk kita tidak boleh bergerak. Dan kepada rakan-rakan kita di bawah, teruskan dengan semangat. Jangan patah semangat sama sekali. Kerana kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu yang baik, kita harus memperkuatkan diri kita. Tok, tak tanya tak boleh, Tok. Tentang persiapan kalau pilihan raya mengejut snap election diadakan. Apakah pejuang sudah bersedia dengan keadaan itu? Ya, kita kena terimalah hakikat kalau berlaku election, mungkin kita dah ada kesediaan kita, tetapi mungkin kesediaan kita itu not really in full lah. Tetapi walau macam mana pun kita tetap bersiap siaga, dan kita akan membuat preparation yang sebaik mungkin dengan apa yang kita ada lah. Dan berkenaan dengan platform yang kita akan gunakan juga, kita pun dalam proses pembincangan kalau sekiranya berlaku pilihan raya lah, dan kita pun belum membuat kata putus dan mutamat lagi. Datuk kira tak boleh balik dengan Tan Sri Muhyiddin lah, memang tak boleh lah. Saya tidak masalah, sebab saya kata bagi saya sebab saya tahu waktu dia dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri, waktu dia keseorangan, siapa yang datang tu saya dapat merasakan lah pada waktu. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh tidur, dia boleh bayangkan. Kerana kita nak mengenali sahabat kita ini, kita kena mengenali sahabat waktu yang kita susah. Dan hari ini orang yang dikeliling dia itu adalah orang yang mencemuh dia, orang yang menghina dia, orang yang melihat dia lari bila dia tidak ada jawatan. Dan inilah orang saya, Tun Mahathir, Datuk Seri Mukris dan rakan-rakan lain yang tidak pernah lekang bersama dalam walau apa juga kemelut sekalipun. Dan sebab itu sukar bagi saya untuk menerima, bukan kata menerima beliau, saya tetap menghormati beliau sebagai seorang yang lebih dewasa daripada saya, tetapi cuma saya agak terkilan kerana saya terkejut bahawa kita berjuang dulu untuk melawan kemungkaran, tetapi pada akhirnya dia bersetongkol dengan kemungkaran kerana jawatan. Jadi ini saya rasa telah melanggar prinsip, dan saya rasa juga untuk mengembalikan balik hubungan itu, kita harus mencarilah titik yang lebih baik. Mungkin bukan dengan
keadaan sekarang lah. Ya. Baik, terima kasih Datuk Wira Marzuki yang telah memberikan pencerahan yang agak baik tentang kondisi politik pejuang dan juga pendirian parti pejuang dalam hal ini.